Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Taala kurniakan kepada kita. Kerana nikmat Allah Ta'ala atas dunia ni kepada kita sangat banyak. Salah satu nikmat Allah Ta'ala kepada kita adalah Allah Ta'ala masih lagi sampai kepada kita 10 awal Zulhijjah, yang mana kita sebut sama di saat orang lain kemungkinan tak sapa dah, di hari-hari yang ada kelebihan yang besar ni. Tapi Allah Ta'ala masih sampai lagi kita di awal 10 awal Zulhijjah. Kita sebut dah pada minggu lepas mengenai fadilat-fadilat dia, yang mana awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ni disebut sebagai hari yang terbaik, sehingga para ulama yang mengatakan hari awal Zulhijjah yang paling terbaiknya, maka jawapan dia kepada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan hak terbaiknya dari sudut malam, cuma dari sudut siangnya paling terbaiknya ialah hari 10 awal Zulhijjah. Cumanya disebabkan di tempat kita ni tidak ada suasana yang masih perlu diusahakan, maka kita sebagai orang yang tahu ni lah, kita nak kena hidup paling kurang peringkat kita dulu. Jadi kita hidupkanlah dengan takbir, hidupkanlah dengan takbir sendirilah. Takbir sendiri dipanggil awal-awal ni takbir secara mutlak, yang mana takbir ni dia mesti tanya dah minggu lepas rasanya kan. Maksudnya biasanya tempat kita ni 10 hari ke-10 tu lah hari raya tu, malam 9 malam. Tapi dalam pendapat yang dikuatkan oleh sebagai ulamanya, pada 9 pagi lepas subuh boleh start dah. Jadi 9 ni hari Rabu ni. Hari Rabu ni kan. 9 hari Rabu. Jadi kalaulah 1 sampai 9 ni kita tak boleh nak puasa banyak, paling kurang ambil 9. 9 hari bulan ni paling kurang kita ajah puasa lah. Kalau kita tak gerak nak puasa, kita suruh cucu kita puasa. Jadi usaha-usaha untuk puasa ataupun menghidupkan puasa tu, semoga Allah Ta'ala hidupkan semoga Allah Ta'ala balaslah usaha kita untuk menghidupkan dalam keluarga kita dan sebagainya. Yang mana puasa hari Arafah ni, ketika mana ditanya kepada Nabi SAW, maka pahala dia ialah pahala 2 tahun kalau silap. Hari tambah setahun ke berapa? Setahun sebelum? Tahun selepas. Jadi bukanlah dok semua dosa yang besar ke apa, dosa dengan orang tak termasuk lah. Sebagai ulama sebut, apabila disebut oleh hadis diampunkan dosa ni ialah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, syirik dan sebagainya, maka perlu kepada taubat kepada Allah Ta'ala dan tinggal syirik dan sebagainya. Dan juga dosa kepada manusia pun kena minta dengan Tuhan dia. Jadi kena dosa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil lah. Yang mana puasa hari Arafah ni kita dikira sebagai satu amalan yang kecil tapi pahala dia banyak. Kalau tak sih kak, rugilah. Orang buat promo ni kak, tak sih juga. Kita boleh nak kata gapo lah. Jadi semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk terus beramal di awal 10 Zulhijjah ni. Khususnya nanti 9 hari bulan nanti kita cuba untuk puasa, ajar anak-anak ni, cucu-cucu kita puasa untuk puasa sunat ni nak start lah. Start terah puasa sunat. Berumur dah sikit lah, umur setahun 2 tahun tak boleh puasa kau lagi. Jadi kena belajar puasa daripada awal. Jadi lepas daripada ni mudah kita nak ajar untuk puasa sebulan dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala sekali lagi beri taufik kepada kita untuk terus beramal. Tak kira amal apa pun, dari sudut infak, kalau kita jenis ada duit, kita beramal infak. Kalau kita mampu dari sudut baca Quran, maka kita baca Quran. Sehingga guru kita apabila masuk, dia ceritanya sebahagian orang-orang soleh apabila masuk 10 awal Zulhijjah ni, dia azam untuk khatam sekali balik kurang. Cerita orang lah, bukan cerita kita ni. Kita kat kalau boleh kat cuba banyak juga musim-musim ibadat yang Allah Ta'ala buat ni untuk kita nak refresh balik lah. Refresh balik, tambah balik. Baru ni lepas puasa kan,
Tak ingat dah ibadat puasa ke apa. Jadi mari pula 10 awal Zulhijjah ni kita refresh balik amalan-amalan kita boleh buat lah. Boleh. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas daripada Uhud. Kita sebut dah ada Hamra al-Asad, yang mana rentetan daripada Uhud. Kemudian ada beberapa peristiwa yang sebelum daripada berlakunya perang yang besar lagi pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi tahun ke-3 Hijrah tadi kita cerita dah berlaku perang Uhud ni pada tahun 3 Hijrah. Syawal tahun ke-3 Hijrah. Jadi pada tahun ke-3 Hijrah berlaku perang Uhud. 3 kali kuliah dah kita cerita pasal perang Uhud. Jadi berlaku pada tahun ke-3, Syawal tahun ke-3. Kemudian lepas daripada tu orang Islam ni mula mendapat orang panggil apa? Orang mula ambil memandang negara Madinah ni sebagai negara yang tak kuat. Jadi orang mula nak serai lah. Sebab apa? Sebab politik zaman tu ialah perang. Kalau mu lemah, mu kena tindak. Kalau lah mu kuat, maka mu akan memerintah. Tu cara dulu. Kalau kita tak serai orang akan serai kita. So apabila orang Islam kalah dari perang Uhud, maka sebahagian kabilah Arab hak duduk sekitar dia mula ambil kesempatan untuk menyerang Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW sendiri ada mata-mata. Apabila ada tahu je orang nak serang Nabi, maka Nabi akan hantar orang untuk serang tu dulu. Nabi akan hantar orang untuk serang. Jadi beberapa perkara antara tahun ke-4 ni ada peristiwa-peristiwa banyak juga yang berlaku syariah, iaitu kita panggil apa? Ekspedisi kecil yang mana Nabi SAW tak terlibat, tapi Nabi SAW hantar orang untuk serang. Jadi sepanjang tahun ke-4 ni antara kita boleh buat ringkasannya ialah antaranya berlaku perang yang Nabi SAW hantar, iaitu syariah Abi Salamah. Nabi SAW atas Abu Salamah. Hari ni kita akan cerita pasal Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni kita cerita dah dulu masa hijrah. Nanti kita akan tengok pula cerita Abu Salamah dengan Ummu Salamah pula malam ni. Cerita sedap ni, cerita romantik malam ni. Hari ni cerita rumah tangga. Hamba masa dengar tu kak. Menarik nanti kita tengok lagi. Kemudian ada syariah Abdullah bin Unais. Itu pun ekspedisi kecil juga. Kemudian ada syariah Ar-Raji'. Syariah Ar-Raji' antara ekspedisi yang orang Islam kena tipu. Dia kena tipu tu sebabnya Nabi SAW hantar beberapa 10 orang sahabat untuk nak jadi mata-mata lah. Dan dalam setengah riwayat sebut ada orang minta untuk hantar orang untuk mengajar sesat dia. Maka masa peperangan, masa syariah ni ataupun ekspedisi ni, maka orang Islam telah khianat. Nanti kita akan tengok cerita dia, menarik juga. Kemudian ada yang terakhirnya iaitu Bi'ru Ma'unah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah. Kita tahu cerita Ma'unah ni cerita di Malaysia ni cerita lain. Ni cerita Ma'unah di zaman ada itu. Kalau ada orang berpengalaman Ma'unah Malaysia boleh mari kita pergi mai cerita. Jadi Bi'ru Ma'unahnya berlaku peristiwa yang mana 70 orang daripada orang mahir Al-Quran dibunuh. Kita akan tengok lagi. Boleh. Jadi yang pertamanya ialah mengenai ekspedisi yang Nabi SAW hantar kepada Abu Salamah. Jadi Abu Salamah antara orang yang terlibat dalam peperangan Uhud, tapi dia tak meninggal dunia. Dia tidak syahid. Dia tidak syahid. Yang mana Nabi SAW tahu dia sakit dan dia dah okey, sebab dia ni antara orang yang hebat juga dari sudut memimpin perang. Maka Nabi SAW hantar dia untuk pergi ke ekspedisi ke Bani Asad, satu kabilah Bani Asad. Jadi apabila kesimpulan mudahnya dari sudut ekspedisi, Abu Salamah ni dia menang lah. Dia menang dan berlaku sedikit peperangan yang menyebabkan dia balik tu dia semakin cedera. Dia semakin cedera sehingga lepas daripada tu barulah dia meninggal dunia. Abu Salamah, isteri dia nama Ummu Salamah, anak dia nama Salamah. Tak ingat dah? Abu Salamah ayah kepada Salamah, Ummu Salamah mak kepada Salamah. Anak dia nama apa? Salamah lah. Sweet lah, sweet. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni antara cerita hak sweet lah dalam sirah Nabi SAW, yang mana
mereka ni antara orang yang terawal masuk Islam, Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Dan ketika mana hijrah ke Habsyah pun, Abu Salamah dengan Ummu Salamah orang yang sempat menyertai hijrah ke Habsyah. Kemudian dia balik ke Mekah, dia pula antara orang yang terawal juga hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang mana kita pernah cerita bahawa Abu Salamah dengan Ummu Salamah ketika mana dia nak hijrah, disekat oleh keluarga dia. Disekat oleh keluarga dia. Jadi dipisahkan antara Abu Salamah dibiarkan untuk hijrah, Ummu Salamah dipisahkan anak dia. Amat ingatnya anak dia rasa keluarga jatah tu, keluarga Ummu Salamah nak anak. Jadi Ummu Salamahnya dipisah daripada anak dia. Kemudian sampai setahun, dalam riwayat sebut hampir setahun Ummu Salamah duduk tubik ke satu tempat nama Batahak. Dia tubik jerit lah. Tubik jerit. Ummu Salamah kata hampir setahun. Kita PKP ni, orang PJJ ni, bisa lah orang hok PJJ ni. Lah ni soho lah ramai dah PJJ kan. Okey, jauh-jauh. Allah hebat ya. Sebenarnya asasnya kepada perkahwinan ni, kalau kita mampu untuk tidak PJJ, tak payah PJJ lah. Tapi kalau terpaksa kepada PJJ, kena ingat cerita Ummu Salamah lah. Setahun duk jerit lah. Jadi apabila setahun duk jerit, sehinggalah Allah Ta'ala hantar seorang lelaki daripada orang Quraisy, yang mana dia kata menarak ke setahun ni dah menzalimi kepada Ummu Salamah lah. Dan dia ambil tanggungjawab untuk dia ambil Salamah untuk temukan dengan Ummu Salamah, hatta Ummu Salamah ke Madinah jumpa dengan tok lelaki dia. Yang mana ketika mana Ummu Salamah dengan ketika mana Abu Salamah dah mula tenak, diriwayatkan bahawa Ummu Salamah sebut ke Abu Salamah. Ni cerita ni kita ingatkan dalam TV, ada dalam sirah. Abu Salamah kata apa? Ummu Salamah kata apa? Gini, kita lah ni, abang lah ni sakit lah, kita kata bahasa gitu lah. Abang sakit, boleh tak kita janji supaya kalau lah abang mati dulu, abang jangan nikah dengan lain. Kalau hamba mati dulu, hamba pun tak nikah dengan lain. Jadi sebab apa? Sebab orang puan, salah satunya diriwayatkan bahawa orang tina ni dia akan bersama dengan suami dia yang terakhir. Tapi wallahu alam lah mengikut riwayatnya lagu tu. Sebab tu ada sebahagian sahabat, antaranya Ummu Darda, dia ketika mana kematian Abu Darda, pahal tu Ummu Darda, Abu Darda ke apa. Jadi apa kematian Abu Darda, dia dapat pelawat ataupun kita panggil apa? Minai apa? Kita panggil apa? Merisik ke apa kan? Minai ke apa? Dia boleh tapi dia tak sini nikah. Namun dia pun peringkat umur yang banyaklah sikit lah. So dia dilamar oleh orang besar. Tapi dia tak usah sebab dia nak biar Abu Darda ni jadi suami dia di syurga. Dia apabila Ummu Salamah kata lagu tu, lagu mana Abu Salamah balah, Abu Salamah kata mu taat dah kepada aku. Ya, aku kata taat. Ummu Salamah kata aku taat. Kalau mu taat, lepas daripada aku mati ni, mu jangan mu kena nikah orang lain juga. Lepas kata lagu tu kan. Tapi nak ayatnya kecintaan dia tu kecintaan yang rumah tangga yang kita boleh bayangkan memang sangat-sangat rapat lah. Yang menyebabkan akhir sekali ketika mana mati Abu Salamah kejap lagi, Ummu Salamah dia nak doa supaya Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Dia mari telitah dalam hati dia, disebut man khairun min Abi Salamah, siapa lebih baik daripada Abu Salamah. Ayatnya Abu Salamah ni orang baik, jaga sungguh isteri dia sehingga menyebabkan seorang wanita atau seorang isteri boleh sebut lagu tu. Kalau seorang isteri boleh sebut siapa lebih baik daripada suami aku ni, kira hebat lah. Kadang-kadang ni cerita-cerita je lah. Setengah orang dalam TV, dia cerita dalam TV banyak ni pengaruh-pengaruh tidak baik ni. Tak suka orang tak lakinya sikit-sikitnya kan. Apa abang tak suka dengan sikit-sikit, apa abang tak suka dengan orang ni, banding dengan orang-orang luar kita tak tahu, takut rumah dia jahat pada untuk laki kita. Tapi Ummu Salamah boleh sebut bahawa man khairun min Abi Salamah, siapa lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi selepas daripada tu akhirnya Abu Salamah tenak, yang namanya Nabi SAW
mari melawat, dan juga yang mana ketika Nabi SAW melawat tu, Nabi SAW tengok, Nabi SAW tutup mata Abu Salamah. Nabi SAW pun sebut, Nabi kata idza qubida ar-ruhu idza qubid tabi'ahu al-basar. Apabila roh ini diambil, maka akan ikutlah mata dia. Maksudnya mata dia naik ke atas gitu, maka itu merupakan orang matilah, cara orang mati. Sebab tu kadang-kadang konsep dari sudut mati ni kita banyak ke benda kita kena betul. Sebab itulah setengah ustaz-ustaz kita dia tak setuju cerita apa dulu. Cerita hak kubur-kubur ni mati tak molek ke apa ni. Allah, hatu kubur bukan. Kau cerita lagu mana hak ada orang kata, oh nak mati gak tak yomen, nak mati gak ditunjuk sikit-sikit. Penggali kubur kau. Sebab apa? Sebab cerita dia pengakhiran dia kita tak pasti. Walaupun ni terbeliak mata kau, apa kita tak tahu tu adalah pengakhiran hak baik ataupun pengakhiran tak hak baik ataupun tidak. Sebab Nabi SAW sendiri mati dalam keadaan sakit. So kita kena betulkan mentaliti kita bahawa husnul khatimah tu kita naknya terbaiknya ialah dalam keadaan yang paling terbaik lah, dalam semaya dan sebagainya, dalam tengah ibadat. Tapi sekiranya berlaku juga benda-benda hak kita rasa benda tu tidak molek, tapi kita tak boleh nak judge lah. Kita tak boleh nak kata ni mati dia gitu gini sekian. Allah alam, kita tak tahu. Jadi apabila gitu Nabi SAW pun tutup, maka menangislah ahli keluarga dia ada, yang mana menyebabkan Nabi SAW doa sebut, Nabi SAW kata mu boleh sedih tapi mu jangan sebut gapo tak molek. Fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun. Sungguhnya malaikat ni akan mengaminkan gapo hak mu sebut. Hak daripada sinilah timbulnya hak kita kata jangan sebut hak tak molek kepada anak-anak. Bahasa setan sungguh anak kita. Kita dak sebut bahasa setan. Kau so kena ajah perkataan itu perkataan hak baiklah. Sehinggalah Ummu Salamah dalam satu riwayatnya dia cerita bahawa Abu Salamah doa ajar kepada dia satu doa, iaitu seketika mana ditimpa musibah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan hanya untuk kematian saja. Kalau ada musibah ke apa kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma orang kita ni lah accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati lagi. Tu musibah dah tu kita boleh sebut, tak masalah. Cuma kita ingat mati saja. Dalam Quran pun sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana mu diuji, kami akan uji kamu. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, dari sudut ketakutan, minal khaufi wal ju', lapar, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kematian, wal anfusi wa naqsin minal amwal, diuji dari sudut harta, kematian dan juga rezeki. Wa basyiris sabirin, maka berilah berita gembira kepada orang sabar. Jadi orang sabar ni bukannya ujian ni bukan saja kematian saja, termasuklah ujian-ujian lain. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang mana orang yang sabar ni lagu mana? Ketika mana dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan berkata sungguhnya kita mari daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena betulkan pemikiran kita bahawa inna lillahi ni yang disebut sebagai istirja'. Jadi istirja' ni bukan hanya untuk kematian saja. Apa-apa musibah kita terima, kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana berlaku juga ketika mana Aisyah, kita tak masuk lagi cerita tu, nanti kita akan tengok cerita Aisyah, konflik antara Aisyah dengan Nabi SAW. Selepas bulan Aisyah klik daripada tu, Aisyah jerit sampai habis air mata, bahasa kita, dengan Nabi SAW. Nanti kita akan tengok ceritanya. Ialah cara ringkasnya ialah ketika mana Aisyah dia tinggal kalung ketika dalam perjalanan itu. Time tu dia kecil lagi, umur 14 tahun. Jadi orang bawa ni orang ingat aku Aisyah nak naik dah, cuma dia cari kalung dia. Di kalung dia tu sehinggalah orang yang Nabi SAW latih orang salah satu tugas orang yang terakhirnya dia panggil untuk tengok barang tinggal, iaitu Safwan bin Mu'attal. Apabila Safwan mari tengok Aisyah ni
Jadi Safwan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tu musibah lah. Isteri Nabi ni tiba-tiba warna boleh tinggalnya. Tu musibah. Safwan juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selepas daripada tu Aisyah akan difitnah bahawa berzina dengan Safwan bin Mu'attal ni. Aisyah kata, aku tak dengar daripada mulut Safwan melainkan hak ni. Inna lillah, siapalah ke Madinah. Bersentuh kata pun tak. So kau bersentuh muka lain. Bersentuh kata pun tak. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah satu ucapan yang mana kita ditimpa musibah kita boleh sebut. Jadi apabila gitu Nabi SAW ajar kepada Ummu Salamah ataupun dalam kita sebut tadi iaitu Abu Salamah ajar kepada Ummu Salamah satu doa yang diajarkan oleh Nabi iaitu apabila kita ditimpa musibah kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ni daripada Allah Taala kita mari dan juga kita akan kembali kepada Allah Taala. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah balahkanlah atas aku dengan pahala atas musibah aku ni. Baris lagi wakhlufni ataupun wa akhlifni khairan minhu, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Dalam riwayat kata Ummu Salamah cerita bahawa apabila mari ke doa ni aku mari mikir nak doa ke tak, siapa dia pun sebut man khairun min Abi Salamah, siapa lebih baik daripada Abu Salamah. Akhirnya dia baca juga disebabkan itu adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhir sekali dia akan kahwin dengan Nabi SAW. Jadi apabila matinya Abu Salamah, Abu Salamah meninggal, dulunya dia panggil dalam bahasa kita kan masuk janda ni dia tak ada janda hak menjanda melainkan orang habis edah tu orang gigi lama lalu. Cuma dalam konsep kita ni tidak ada lah, tidak hidup sangat benda-benda. Tapi para sahabat lagu tu tidak ada seorang wanita yang diibaratkan sebagai daun apabila dia menjanda sama ada janda mati ataupun janda cerai, ibarat seperti daun yang jatuh. Sebelum daripada nak jatuh dah orang sambut dah. Jadi habis je iddah, maka ni adalah sebenarnya nak kata sunnah ke lah, maka sunnah lah sebenarnya salah satu je. Sebab Nabi SAW pernah sebut as-sa'yu lil armalah wal aitam kal jihad fi sabilillah. Orang yang tolong janda dan juga orang yatim adalah seperti berjihad di jalan Allah. Cuma konsep kita lah ni disebabkan kemawahan dah mula itu, kebebasan orang wanita dia taksir dan sebagainya. Malah nak sebut benda-benda gini takut sensitif ke apa. Tapi kan sebenarnya lagu tu lah. Sebab orang wanita ni sebenarnya dia memerlukan pembimbing. Cuma apabila dia ada kebebasan, freedom dalam diri dia, terutama wanita-wanita hak berkerjaya lah apa ni, dia akan buat benda yang kadang-kadang kita ni perangai hati lah. Kita boleh tahu. Dia apabila dia rasa bebas, dia akan buat benda-benda hak pelik. Ada kita boleh tengok lah ni. Orang jatuh dia buat pelik, kita nampak lah setakat mana dia boleh buat pelik setakat tu. Tapi orang tina dia berasa dia hebat. Allah. Apabila Allah Ta'ala tarik sifat malu daripada seorang wanita, kita akan tengok benda-benda hak di luar daripada akal seorang lelaki lah. Tunjuk tayega ni dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak rasa dia ada orang yang menjaga dia. Dia rasa bebas daripada tanggungjawab dan sebagainya, yang menyebabkan kerosakan yang kita boleh tengok pada hari ni lah. Jadi gitu, apabila gitu, maka Ummu Salamah dilamar oleh beberapa orang sahabat sebelum daripada dilamar oleh Nabi SAW. Ummu Salamah diriwayatkan bahawa waktu tersebut dia tengah mengandung. Dia tengah mengandung anak dia nama Zainab. Jadi apabila seorang yang mengandung dalam keadaan tok laki mati, kemudian dia mengandung, iddah dia ialah iddah mengandung. Kalaulah beranak, maka habis iddah dia. Apabila habis iddah Ummu Salamah, maka sebahagian para sahabat, antaranya orang besar juga, iaitu Abu Bakar. Dia Abu Bakar pergi lama Ummu Salamah. Ummu Salamah tolak. Siapa tak say ni? Abu Bakar ni, orang yang paling terbaik, orang yang paling bertakwa selepas daripada Rasulullah SAW. Tapi Ummu Salamah tak say. Naiknya dia masih sayang kepada Abu Salamah.
Nanti Nabi SAW mari pun dia ada dalih dia nanti cerita. Kemudian mari Omar pula. Mari Omar dia pun tolak Omar. Omar adalah Omar lah. Seorang yang sangat hebat dan sebagainya, tapi naiknya dia sayang lagi ke Abu Salamahnya, menyebabkan dia tolak Omar. Setianya Ummu Salamah ni. Apabila gitu Nabi SAW pun hantar orang untuk pergi lama Ummu Salamah. Ummu Salamah duduk tengah gendong anak. Dia dalam riwayat dia duduk gendong. Naiknya dia ramah anak lah soalnya. Apabila gitu, setara Nabi SAW hantar orang untuk pergi lama dia tu pun dia kata, sesungguhnya misli la yungkah, orang sepupu aku ni tak patut dikahwini. Pertama sekali ialah aku ni orang tua. Yang keduanya, aku ialah orang yang sangat mudah deki. Yang ketiganya ialah aku ni ada anak ramai. Empat kau. Yang soal lagi ialah aku ni tak ada wali. 3 atau 4 perkara dia kata. Apabila gitu, sapalah kepada Nabi pergi jumpa dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Nabi SAW kata ke Ummu Salamah, sungguhnya kalulah Nabi SAW nak balas ni, nak berdalih lagi dia supaya dia tak sini kau. Yang mana kita tengok Abu Salamah pehe konsep seorang wanita ni memerlukan penemai. Abu Salamah walaupun Ummu Salamah tawarkan dia untuk janji supaya tidak nikah, tapi Abu Salamah suruh nikah. Sebab orang Tino ni nak kena ada orang yang jaga dia. Apabila gitu Nabi SAW pun pergi jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah sebut lagu ni, dia punya alasan dia lah. Nabi SAW kata, amma apa ada pun mengenai mu ni tua, maka aku lebih tua padamu. Beres. Satu, selesai. Yang keduanya, mu adalah orang yang deki. Maka Nabi SAW kata, aku akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala hilangkan dekimu. Maka beres lagi. 2. Yang ketiganya ialah sesungguhnya ada anak ramai. Nabi SAW kata, urusan anak kau gapo aku, bukan urusan orang gitulah. Beres. Yang keempatnya ialah aku tidak ada wali. Yang mana wali orang-orang Ummu Salamah dengan Abu Salamah orang Mekah. Maka dia punya keluarga di Mekah, tidak ada orang boleh menguruskan dia dari sudut wali dan sebagainya. Nabi SAW kata, urusan wali tak ada masalah, aku boleh urus. Orang sepupu aku ni semua orang akan terima, gitulah lebih bahasanya. Jadi akhirnya berkahwinlah Nabi SAW dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah sehingga disebut oleh para ulama, disebabkan Nabi SAW doa bahawa Allah Ta'ala akan hilangkan dia punya deki, kita tidak akan jumpa riwayat ataupun boleh kata tak ada riwayat yang menyebutkan bahawa Ummu Salamah deki dengan isteri-isteri dia lain. Nabi SAW doa supaya dihilangkan sifat deki. Sebab apa? Sebab kita akan tengok orang antara orang deki isteri Nabi ni siapa kuat? Aisyah lah. Aisyah kuat lah deki ya. Dia deki dengan orang yang mati pun dia deki. Dengan Khadijah pun dia deki, kuat deki dia. Tapi Ummu Salamah ni kita akan tak jumpa riwayat dia deki disebabkan sebab Nabi SAW dah minta Allah Ta'ala supaya dihilangkan sifat deki dia. Jadi Ummu Salamah ni merupakan seorang yang sangat pandai, dah dia orang yang berumur, orang yang berpengalaman dah dalam kehidupan ni, yang menyebabkan dia akan mati lambat. Ummu Salamah ni akan mati umur dia 90 tahun. Selepas daripada kematian Husain nanti dalam tahun 60 Hijrah. Husain matinya bila? Mati dibunuh di Karbala. Dizalimi oleh orang-orang Iraq. Dikecek supaya katanya nak bai'ah. Akhirnya tidak jadi bai'ah, yang menyebabkan peperangan lah. Matinya Husain. Lepas daripada mati Husain itulah diriwayatkan bahawa Ummu Salamah dengar Husain mati, dia sedih, menyebabkan dia pesel dan dia mati selepas daripada tu, lepas daripada kematian Husain. Jadi Ummu Salamah ni merupakan orang yang hebat juga. Dia meriwayatkan banyak juga hadis lepas daripada Aisyah. Antara orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW adalah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dia meriwayatkan hadis doa mengenai doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW dia kata, Ummu Salamah kata, antara doa yang banyak aku dengar Nabi SAW baca ialah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang maha membolak balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu.
Nabi SAW pun doa supaya dia letakkan hati. Kita lebih-lebih lagi lah kena minta ya. Nabi SAW doa. Jadi riwayat apa? Riwayat Ummu Salamah. Satu peristiwa yang menunjukkan kehebatan Ummu Salamah, salah satunya ialah ketika mana peristiwa Hudaybiyah. Jadi peristiwa Hudaybiyah ni akan berlaku pada dengan cerita Ummu Salamah malam ni. Jadi Hudaybiyah ni akan berlaku tahun ke-6 Hijrah. Lalu ni kita duduk di tahun ke-4 Hijrah. 5, 6, 7, 8. 5, 6. Lalu ni 4 Hijrah, 5, 6. 6 Hijrah 2 tahun lagi akan berlaku perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW ringkasnya ialah, kita akan cerita detail di Hudaybiyah nanti. Cuma secara ringkasnya ialah Nabi SAW dapat satu mimpi bahawa Nabi dengan para sahabat boleh tawaf di Mekah. Boleh tawaf dan lepas daripada tu boleh tahallul. Allah Ta'ala sebut al-qad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat satu mimpi yang betul. La tadkhulannal masjidil haram, mu akan masuk dalam masjid haram. La tadkhulannal masjidil haram insyaallah aminin, insyaallah dalam keadaan selamat. Muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan botok kepala lepas daripada tu. Wa muqassirin, ataupun dalam keadaan rambut pendek, maksudnya tahallul dah. La takhafun, jangan takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Fa'alima ma lam ta'lamu, sungguh Allah Ta'ala tahu apa kamu tak tahu, Allah Ta'ala akan jadikan pembukaan dalam masa dekat. Maka apabila Nabi SAW mimpi, Nabi ingat ke tahun tu. Sebab Nabi hanya menyampaikan kepada para sahabat gapo sahabat kepada dia. Nabi tak tahu ilmu gaib. Nabi hanya ikhtiar keputusan benda-benda ada di depan dia sahaja, dan kalau sekiranya ada wahyu, sekat wahyu Allah Ta'ala bagi tahu je. Jadi apabila Nabi SAW boleh mimpi, ingat kau tahun tu kumpullah para sahabat nak pergi buat umrah. Tidak ada niat untuk nak pergi ke gapo, pakai ihram. Jadi apabila gitu disekat siapalah di Hudaybiyah. Disekat di Hudaybiyah. Ringkasnya ialah apabila disekat tu Nabi SAW hantar Uthman untuk pergi kecek. Hantar Umar tak boleh. Umar kata, aku ni kalau aku pergi taubat mati. Bukan Umar takut mati. Umar takut hasrat Rasulullah tak ada siapa untuk kecek kira dengan orang Mekah. Uthman tak apa, dia orang diplomatik, orang hormat dan sebagainya, dia pada keluarga ramai lagi. Jadi akhirnya Uthman pergi, tak balik-balik Uthman. Tak balik-balik ini menyebabkan para sahabat duk assume-nya, ataupun Nabi SAW assume bahawa duk rasa kena bunuh lah kali Uthman ni. Yang mana menyebabkan berlakunya perjanjian Ridwan dia panggil. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang mana mereka laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Ta'ala telah redha kepada orang yang berbai'ah di bawah pokok. Jadi apa, semua 1,500 ni melainkan seorang ada orang munafik ya, semuanya boleh apa panggil apa, masuk syurga. Nabi SAW menjanjikan semua masuk syurga. Bai'ah untuk apa? Bai'ah untuk mati atas disebabkan Uthman. Apabila bai'ah tu, marilah orang Mekah nak kecek kira. Yang menyebabkan berlakunya perjanjian untuk berdamai. Perjanjian damai yang mana janji dengan orang Mekah bahawa kita jangan pergi dalam masa tak ingat perjanjian 10 tahun rasanya. 5 tahun ke 10 tahun. Jadi kita berjanji supaya tidak ada peperangan antara kita. Sebabnya orang musyrikin, orang Mekah kalah dah. Lah ni kita kalah di Uhud, nanti di Khandaq kita menang. Orang musyrikin walaupun ramai tadi tu 10,000, kita 3,000, tapi kita menang. Ada parit tu ke Khandaq. Jadi credibility orang musyrikin Mekah terhadap orang Arab yang ramai ni dalam Ahzab ni ataupun dalam Khandaq ni, ramai dah orang Arab hok mula percaya kepada orang Mekah, join untuk nak menang dalam peperangan Khandaq ni. Tengok kalah. Jadi jatuh balik credibility dia, yang menyebabkan berlakunya Nabi SAW nak pergi ke kota Mekah dah lah, kalah. Yang menyebabkan orang Arab di sekitar orang Mekah pun tidak percaya mana dah kepada orang Mekah. Berlakulah perjanjian ni yang menyebabkan kita akan dapat perjanjian yang berat sebelah. Kalulah orang Madinah, dia nak klik orang Mekah ataupun orang Madinah nak klik semula ke Mekah, maksudnya nak kembali kepada kekufuran, orang Mekah akan terima. Tapi kalulah orang Mekah nak masuk Islam lagi Madinah, orang Madinah tak boleh terima.
Sakit hati lah orang Mekah ni, orang Islam, terutamanya Umar. Berapa hari dah, berapa tahun dah berhijrah daripada Mekah, masuk tahun ke-6 tahun dah tak klik kapung ni. Kalau kita sebutlah PKP kita ni setahun cari juga Ruben nak klik kapung. Ejah tu gak wak surat nak klik kapung ni, rindu kepada kapung. Dan morning dah kapung tu Kaabah lagi 6 tahun nak klik ni tu tak boleh. Yang Omar ni siapa dia antara orang tak puas hati dah leh. Siapa kata dia jumpa Nabi dalam riwayat dia jumpa Abu Bakar, sebagai riwayat sebut jumpa Nabi kata, tidakkah mu ni Nabi yang betul? Siapa tahu tu Omar mempersoalkan keputusan ni lah. Dia kata dia bukan masalah, cuma dia para sahabat masih dalam suasana yang kita kata memohon supaya Allah Ta'ala turun wahyu, tukar pendapat kau, tukar keputusan. Berkata lagu tu. Jadi apa? Tidakkah mu ni ialah Nabi yang betul ya Rasulullah? Ya betul. Tidakkah mu kata kita akan tawaf di Kaabah? Betul. Tapi adakah Nabi SAW kata, adakah aku kata tahun ni? Omar kata, ya, mu tak kata tahun ni. Tidakkah kalau kita pergi aja Rasulullah? Tidakkah kalau lah kita pergi mati kita akan masuk syurga? Saya dia ni kalau mampu masuk neraka. Ya betul. Tapi akhirnya Nabi SAW kata bahawa Nabi SAW tidak menjanjikan bahawa dia akan tawaf pada tahun ni. Yang mana tahun depan orang Islam akan dapat visa 3 hari. Ni orang musyrikin Mekah sekat visa ni. Duduk situ lah. Tahun depan tu akan dapat 3 hari. Jadi apabila gitu suasana tegang lah. Para sahabat duduk tengah tunggu bahawa kemungkinan keputusan akan berubah ke lagu mana. Nabi SAW sebut kepada para sahabat, ya ma'syarul muslimin, ihliku, botok kepala dan juga kita panggil apa ni, sembelihlah hadiyu. Tahu hadiyu kan? Hadiyu ni ialah hadiah kepada Mekah. Dalam kita buat haji kita ada 3. Kita ada ifrad, kita ada qiran, kita ada tamattu'. Jadi ifrad ni dia tidak ada package sekali dengan hadiyu. Tapi kalau lah dia nak buat hadiyu pun tak ada masalah. Tapi kalau qiran dan juga tamattu' dia package sekali dengan hadiyu. Kita buat qiran, kita buat tamattu', kita kena bayar. Orang sebut sebagai dam. Dia istilah betulnya dia panggil hadiyu. Hadiyu ni hadiah. Dam ni sebenarnya adalah disebabkan buat salah. Jadi tidak buat salah. Cuma kita package sekali dengan kita hadiah sembelih kepada kota Mekah. Jadi Nabi dengan para sahabat pun duduk bawa lah ni. Hadiyu dia tengah bawa. Ayatnya nak isytihar kepada orang Mekah bahawa kita tak siap pergi. Dan Nabi SAW kata, gerak rambut belakang, botok-botok, dan sembelihlah hadiyu. Para sahabat tak ikut. Sehingga kan Nabi SAW pun mikir, ke mana ni? Nabi SAW masuk dari kemah dia. Masuk Hudaibiyah ni, Nabi bawa Ummu Salamah. Dalam mana-mana musafir, Nabi akan undi dia punya isteri, siapa yang akan pergi ikut musafir ni. Antara orang banyaknya Aisyah lah. Tapi di Hudaibiyah ni Ummu Salamah. Ummu Salamah kata gini, ya Rasulullah, mu tu mu jangan kecek dengan siapa-siapa. Mu panggil orang subuh tak kepala mu sembelih mu punya hadiah. Yang mana para sahabat apabila tengok tu, sahabat Peherah tidak akan turun dah, tidak akan tukar keputusan. Adik daripada siapa? Adik daripada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ni seorang yang bijak dan juga orang yang bukan kata orang yang matang lah. Cuma kita nak boleh ke tahap matang tu kadang-kadang lambat kan. Jadi Ummu Salamah akhirnya berkahwin dengan Nabi SAW yang mana kita sebut tadi. Dia akan mati bila? Dia akan mati dalam umur 90 tahun. Dan dia antara dia adalah orang yang terakhir daripada isteri Nabi yang meninggal. Radhiyallahu anha, supaya kita doalah supaya dalam keluarga kita ni sebagai orang wanita boleh jadi Pak Ummu Salamah, orang yatim boleh jadi Pak Abu Salamah. Biarlah siapa isteri-isteri kita boleh sebutnya man khairun daripada kita, siapa yang lebih baik daripada suami aku lah. Kalau lah tanya apa, Masya Allah sebut lagu tu je lah. Cuma apa tu wallahu a'lam. Tapi kita harapnya itulah kehidupan kita nak dalam rumah tangganya. Kematangan tu. Kita nak belajar daripada siapa? Belajar daripada para sahabat. Bukan masalah. Amba sebut ulang banyak kali sebenarnya mengenai rumah tangga ke apa. Dia bukan masalah
masalah ada konflik ke tidak ada konflik. Masalah cara kita menyelesaikan masalah dalam keluarga. Nabi SAW pun ada konflik dengan Aisyah. Nabi SAW pun ada konflik dengan isteri-isteri dia hak lain dan sebagainya. Nabi siapa ke pernah Nabi cerai? Nabi pernah cerai tak? Nabi pernah cerai tak? Nabi pernah cerai. Nabi pernah cerai ke Hafsah. Konflik lah. Yang mana akhir sekali Allah Ta'ala sendiri turun wahyu bahawa supaya suruh Nabi merujuk kembali Hafsah, sungguhnya dia adalah orang yang baik. Jadi Nabi pun rujuk. Kalau tak berlaku kepada Nabi dari sudut tolak, maka tak ada contoh lah untuk orang nak tiru. Tapi berlaku kepada Nabi, berlaku kepada Nabi. So kita bukan nak cerita pasal tolak ni lagu mana kalau lagu mana. Cuba nak ayatnya dalam kehidupan kita ni lagu tu. Sebab itulah orang wanita ni adalah orang yang dalam hadis sebutnya ialah kalaulah dia taat kepada suami dia dan dia buat sikit-sikit dia mudah untuk masuk syurga. Tapi orang Tina ni antara masalah dia yang disebut dalam hadisnya ialah dia mudah untuk nak yakfurnal ashir, untuk dia tidak taat, untuk dia nak protes dan sebagainya tak sedia. Sebab apa? Sebab tidak faham gapo tugas bagi seorang lelaki, gapo seorang wanita, gapo tugas dia sebagai isteri. Masing-masing faham tugas ni akan menyelesaikan banyak masalah, terutama kita di peringkat orang muda lah. Alhamdulillah sini kita kejap atas orang berumur belakang lah. Tapi orang muda terutamanya ada kegairahan nak cari duit dan sebagainya. Kita timbul isu dari sudut harta lah, nak kumpul duit dan sebagainya. Benda ni adalah benda yang akan menyebabkan masalah rumah tangga yang teruk lah. Padahal kalau kita masing-masing faham, masing-masing ada komunikasi yang baik. Orang jatis pertama sekali kena ada tanggungjawab sebagai orang jatis, betul lah. Bukannya nak lepas tanggungjawab. Dan orang Tino pun kena faham dia tugas dia sebagai seorang wanita. Apabila masing-masing tak usah ambil tanggungjawab masing-masing, punah. Orang jatis nak jadi orang Tino nak jadi orang jatis, selesai masalah. Lepas ni pula terang pula duk pakat nak tunjuk cerah dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala minta jauh lah kita daripada benda lagu tu. Kita tak nafi bahawa perceraian ni adalah satu penyelesaian paling terakhir. Tapi nak tunjuk-tunjuk tu buat gapo? Jadi trend masalah. Zaman TikTok ni tunjuk belakang cerah apa tunjuk juga. Nak gapo sebenarnya atas dunia ni. Jadi kita belajar daripada cerita Ummu Salamah, cerita Abu Salamahnya bahawa ejahlah siapa satu masa siapalah isteri kita boleh sebut lagu tu kira kesemeler tu. Dan Abu Salamah yang confirm lah dia mendapat seorang isteri yang setia dengan dia walaupun berpisah setahun, tapi akhir sekali boleh bersama kembali lah di Madinah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita, jadikan anak-anak cucu kita adalah kalau seorang lakinya seorang laki yang bertanggungjawab, kalau lah seorang isterinya seorang isteri yang bertanggungjawab, insya-Allah. Jadi kita akan tengok tu cerita Abu Salamah dengan Nabi SAW, dengan Ummu Salamah dan sebagainya. Jadi Abu Salamah dia ataupun Ummu Salamah ada anak ramai jugalah, 2-3 orang anak. Antaranya Salamah, antaranya Zainab, antaranya Umar. Nama-nama sahabat tu nama tu je. Cuma nama-nama kita ya. Nama kita dengan pak darah tak diserupa. Dalam keluarga kita ni tak boleh nama serupa. Anas bin Maliknya nama dia Anas. Pak saudara dia nama Anas. Tak pelik pun. Cuma kita ni nama hak paling pelik sekali supaya orang sebut nama aja tu puas boleh banyak dah pasal nama. Kalau nama kau pelik. Jadi kita akan tengok seterusnya insya-Allah minggu depan apa minggu depan lagi dah raya deh. Kita raya hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Jadi hari Ahad tu pun raya lagi. 10, 11, 12, 13. Ialah hari Ahad tu raya lagi insya-Allah lepas daripada ni pula insya-Allah taala. Kita akan tengok beberapa ekspedisi lagi, antaranya ekspedisi Abdullah bin Unais ni ringkas saja. Kemudian Syariah Ar-Raji'. Saya Ar-Raji' ni menarik. Akan ada 3 ataupun 4 cerita mengenai sahabat, iaitu Asim bin Thabit Al-Ansari, yang mana orang Mekah nak pala otak dia, nak korok dia, nak minum arak daripada korok dia. Kita akan tengok apa akan berlaku. Kemudian akan berlaku kepada Zaid bin Dathinnah. Zaid bin Dathinnah ni antara orang yang akan diigat ketika mana peristiwa Raji' ni, yang mana akhir sekali dia mengucapkan satu kata-kata yang Abu Sufyan mengucapkan satu kata-kata yang masyhur. Abu Sufyan pada waktu tersebut tidak Islam lagi. Lepas ketika mana Abu Sufyan tanya kepada Zaid bin Dathinnah ni, kata kalau boleh tak kita tukar je, mu selamat, pak mari Muhammad.
Jadi Zaid bin Dathinah ni lah antara orang hak kata, dia kata kalulah aku duduk dengan Nabi SAW, kalau aku dengar dia nak kena duri je, aku akan pertahankan dia. Sehingga Abu Sufyan sebut, kata aku tidak pernah tengok ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan, aku tidak pernah tengok seorang manusia yang mencintai seorang manusia kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah, yang mana lebih daripada sayang Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dan kita akan tengok cerita mengenai Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni antara orang yang memulakan sunnah, kalau lah nak mati semaya 2 rakaat dulu. Contoh lepas daripada ni kita kena apa-apa wallahu alam. Jadi disunatkan siapa-siapa hak kena gantung kepada orang kafir dan sebagainya untuk dia semaya 2 rakaat. Siapa antara start ya? Ialah Khubayb bin Adi. Kemudian kita akan tengok peristiwa Bi'r Maunah lah. Maunah Malaysia dulu kau. Kalau ada siapa biasa terlibat kita mic dulu. Waktu ni Maunah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk beramal dalam hari-hari yang terakhir dalam awal Zulhijjah ni, terutamanya yang berulang sekali lagi, iaitu 9 hari Arafah. Maka kita cubalah untuk puasa, yang mana kelebihan dia ialah diampunkan dosa 2 tahun, setahun sebelum dan juga tahun akhirat. Dan juga ibadat-ibadat lain hak mana korban kita disunatkan untuk aku apa tu, kita cuba aja hak terbaik dalam kehidupan kita dari sudut ibadat. Semoga dengan ibadat-ibadat hak kita ikhlas kepada Allah Taala, Allah Taala buka rezeki-rezeki hak lain. Kita tak tahu Allah Taala nak buka rezeki kepada kita ni dari sudut lagu mana. Kadang-kadang disebabkan kita ikhlas dari sudut buat ibadat, Allah Taala buka rezeki-rezeki hak kita pun tak tahu, min haitsu la yahtasib, yang mana kita pun tak tahu daripada mana rezeki itulah. Semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita dalam hari-hari terakhir ni. Terima kasih belaka atas perhatian dan minta maaf sekiranya ada salah silap. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang baik itu daripada Allah Taala, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa min asy-syaitan, apa yang tidak baik itu daripada diri hamba dan juga daripada syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.